berbahagia Ustaz, seterusnya tuan-tuan sidang Jumaat yang mati Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama dengan Ustaz untuk satu rot subuh. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, silakan apa Ustaz untuk menyampaikan kepada subuh pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ila alihi Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kasih pada Tuan Imam, Musi Majlis Tuan dan kuasa surau, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini saya ingin bincang dengan tuan-tuan sedikit berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Dan insya-Allah pada bulan 5 nanti kita akan ada program secara khusus klinik Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan boleh guna buku ini sampai insya-Allah. Di pagi ini saya akan ambil mukadimah dan beberapa perkara penting dalam surah Al-Fatihah ini. Dan tuan-tuan membaca Quran baik begini. Jadi insya-Allah kita buka halaman yang pertama. Dalam halaman pertama surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah julung-julung surah yang diturunkan dengan sempurna dari awal hingga akhir. Surah Al-Fatihah antara surah yang Allah turunkan secara sempurna. Maknanya daripada ayat 1 sehingga ayat 7 Allah Ta'ala turun sekaligus. Tidak seperti ayat yang pertama surah Iqra Al-Alaq. Iqra hanya turun ayat yang pertama sehingga ayat 5 sahaja. Kemudian turun surah yang lain barulah selepas itu turun sehingga lengkap surah Al-Alaq. Yang kedua, surah yang diturunkan selepas surah Al-Muddathir. Surah ini diturunkan selepas surah Al-Muddathir. Kerana Al-Quran yang tuan-tuan lihat itu, dia bukannya turun mengikut apa yang tertulis di dalam Al-Quran Mashaf ini. Bukan turun mula dengan Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, tidak. Itu adalah tauqifi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyuruh Nabi SAW meletakkan
surah Al-Fatihah di hadapan, ikuti surah Al-Baqarah dan surah yang last, Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah tauqifi. Allah yang suruh, yang atur macam mana kedudukan Al-Quran Karim, menunjukkan bahawa Al-Quran ini bukan ciptaan Nabi SAW, tetapi itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah, seperti mana kita faham, Makkiyah maknanya yang diturun di Mekah, Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang menyatakan bahawa Makkiyah itu maknanya turun sebelum hijrah dan Madaniyah turun selepas hijrah walaupun di Mekah. Jadi surah Al-Fatihah ini dua-dua di Mekah dia turun, kali yang kedua turun pula di Madinah. Itu kelebihan surah Al-Fatihah ini. Yang keempat, mengandungi 141 huruf. Surah Al-Fatihah ada 141 huruf. Ulama bilang, tuan-tuan, ulama bilang surah Al-Fatihah ada 141 huruf. Al-Quran semua ada 6.236 ayat. 6.236 ayat. Al-Quran mempunyai 77.000. Al-Quran mempunyai 77.000 kalimah, lebih 77.000 kalimah. Kemudian Al-Quran mempunyai 323.014 huruf. 323.014 huruf. Jika tuan-tuan nak tengok lebih berkenaan dengan surah Al-Quran dan bilangan ayat, kalimah dan huruf, tuan-tuan boleh ambil satu buku, satu kitab, nama dia Basairut Tamyiz. Basairut Tamyiz. Boleh tuan-tuan boleh buka handphone, boleh tulis dalam bahasa Arab, handphone tu Basair, Basair, Hamzah Ra, Basairut Tamyiz. Sekitar ada 6 ataupun 7 jilid. Dalam kitab itu diceritakan kepada kita semua dalam surah-surah ini ada berapa surah, ada berapa huruf, berapa kalimah, berapa ayat. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ini ada 14 syaddah. 14 syaddah. Maksudnya kita kena baca meraihkan 141 huruf dan 14 syaddah. Syaddah itu bermakna ada 2 huruf yang kita kena sebutkan. Kalau kita tidak sebut, bermakna kita tidak membaca huruf tersebut. Dan sekiranya kita tidak baca, bermakna kita tidak sah sembahyang kita. Tuan-tuan, sebab itu syaddah kena baca bagi elok. Di dalam Bismillah ada 3 syaddah. Di dalam Bismillah ada 3 syaddah. Tuan-tuan boleh buka dalam muka surat. Di dalam muka surat 11. Bismillah. Bismillah. Milla. Jangan mila saja, tapi Bismillah, sebab ada syaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 syaddah. Maknanya kita perlu meraihkan ketiga-tiga syaddah itu. Begitulah juga dengan Alhamdulillah, dengan Rabbi. Ada 2 syaddah. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab di situ ada 2 huruf. Contoh Bismillah, tengok. Bismillah asalnya. Asalnya mim, lam yang pertama itu mati, lam yang kedua berbaris. Bismillah. Bismillah. Hirrah. Ra yang
Yang pertama mati, roh yang kedua berbaris. Iqra. Maka kita mesti baca dengan syaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil. Ada dua huruf. Ba yang pertama berbaris, ba yang pertama mati, ba yang kedua berbaris. Ar-Rahman macam tu juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada dua ra di sana. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kena baca dengan syaddah. Maliki Yaumiddin. Kalau kita middin saja, Maliki Yaumiddin, tanpa ada bunyi syaddah, maka kita seolah-olah membaca dan hanya sekali saja. No? Maliki Yaumiddin. Middin. Syaddahkan dia. Iya. Macam tu juga. Jangan iya kerana iya. Dia tak ada iya. Dia macam ada satu iya saja. Iya kerana abudu wa iya. Tak boleh. Iya. Iya kerana abudu. Ya kerana iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Syaddah. Sa yang pertama mati, sa yang kedua berbaris. Ihdinas asalnya. Ihdinas asalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam siratal ladzina an'amta alaihim tu ada dua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau dallin. Ada dua syaddah. Dad pun satu, lin tu satu. Ada dua syaddah. Maknanya ghairil maghdubi alaihim walau itu pun ada syaddah. Walau dallin pun ada syaddah. Di situ ada lagi hukum yang lain. Itu syaddah. Maknanya kita mesti meraihkan ada 14 syaddah di dalam surah Al-Fatihah supaya kita membaca dengan betul. Sebab kesalahan di dalam membaca, tidak membaca syaddah itu adalah di antara kesalahan yang jali. Dipanggil jali. Maknanya kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar boleh membawa makna yang berbeza. Silap makna yang menyebabkan tidak sah sembahyang kita. Ada 7 kesalahan besar dalam Quran. Ada 7 kesalahan besar dalam Quran yang disebutkan oleh Datuk Hasan Zahri. Dia ada sebut 7. Kena ingat ayah Jalaluddin Hasan. Datuk Hasan Zahri sebut, yang pertama kesalahan di segi huruf. Maknanya baca tidak betul pada huruf. Sad baca dengan sin. Kan? Ihdinas si, dia baca ihdinas sira. Ihdinas sira. Salah. Ihdinas sira sin. Dia tak baca sad. Ihdinas si, sad lain. Ihdinas si dia baca. Ihdinas sira, si bukan sad. Salah. Itu salah pada sebutan huruf. Sad dengan si. Kemudian baris. Ini kesalahan yang salah. Mana baca dengan fathah, dia baca dengan kasrah. Itu kesalahan. Kemudian buang mat asli. Maknanya tidak baca mat asli. Tuan-tuan, mat asli penting. Saya tengok imam baca tadi. Okey. Hebat mat asli dia. Maknanya jelas. Bacaan mat asli jelas. Alhamdulillah. Kena panjang. La tu, Allah tu mat asli. Alhamdulillah. Dia syaddah dan ada mat asli di situ. Bismillah. Allah. Dalam lafzul jalalah
Sebenarnya tuan-tuan, kita kena baca mat asli. Salah satu yang selalu kita silap Fatihah tahiyat. Tak tahu tuan-tuan mungkin baca betul pun. Kalau tempat lain banyak yang silap. Tahiyat dia. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kena baca panjang. Tuan-tuan kadang-kadang kita baca lillah. Lillah tak cukup. Sebab kena baca panjang paling kurang 2. Lillah. Sebab Allah. Bismillah. Kalau berhenti kena panjang. Sebab dia jadi ma'rif lisukun. Kalau kita sambung, dia jadi mad asli. Maknanya Bismillah. Tanya Bismillah. Di situ pun ada lam. Lam itu kena baca dengan nipis. Bismillah. Sebab lam itu bukan sebelumnya berbaris kasrah. Kalau sebelum dia berbaris fathah, lam itu dibaca dengan tebal. Malam itu dibaca dengan nipis, kemudian di situ dibaca dengan panjang. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita ma tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Mat asli. Bacaan mat asli mesti dipanjangkan. Jangan baca dengan pendek. Kemudian bacaan mat asli dilebih pula. Tak boleh juga, jangan lebih pula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. 2 saja. Mat asli dibaca dengan 2. Jangan ada. Baca pendek 2 saja mat asli. Maliki yaumiddin. Jangan Maliki itu lebih daripada 2. Jangan lebih, jangan buang. Kemudian buang tasdid. Tasdid. Syaddah tak baca. Macam kita sebutkan tadi, bacaan yang bersyaddah dia tak baca. Iyyaka na'budu wa iya. Dia tak baca iya, dia baca iya saja. Iyyaka na'budu. Sebab tu bacaan Fatihah mesti kita baca dengan semangat. Maknanya kita baca dan sembahyang mesti semangat. Kalau kita baca dengan keadaan ngantuk, memang kita tak akan baca syaddah. Orang yang baca sambil lena ni dia tak akan baca syaddah. Iyyaka na'budu wa iya. Awak, kalau kita baca susah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kita tidak membaca syaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita baca slow, tuan-tuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu sembahyang mesti baca dengan semangat. Kalau kita baca tidak semangat, memang kita akan kurang bacaan tasydid. Kita tak akan sebut. Kemudian lebih tasydid pula. Tak boleh juga. Baca dengan lebih sangat pun tak boleh. Alhamdulillah. Lebih sangat pun tak boleh. Biasa saja. Jangan lebihkan tasydid dan jangan kurangkan tasydid dia. Kemudian yang terakhir 7. Yang ke-7 ialah mencuri nafas. Baca sedap tapi nafas pendek. Berhenti tak tawan, berhenti rantau. Tak boleh, tuan-tuan. Curi nafas bermakna kalau habis nafas berhenti je. Berhenti ulang balik. Jangan curi nafas. Sekiranya kita mencuri nafas pun dianggap kesalahan yang besar. Ini 7 kesalahan. Kemudian surah ini mempunyai 7 nama.
Contoh boleh tengok Al-Kafiyah, Kanzul dan sebagainya. Yang keenam, surah ini dinamakan Fatihah kerana pembukaan. Al-Fatihah mana pembukaan kepada surah. Dipanggil Ummul Quran, Ummul Kitab, dan dipanggil juga yang ke-8 itu sebagai Sab'ul Mathani. Sab'ul Masani, Sab'un itu 7. Al-Masani itu makna yang diulang-ulang. Kerana surah Fatihah ini surah yang dibaca ayatnya 7 yang berulang-ulang. Cuma selagi kita akan lihat ada di sana perbezaan ulama tentang 7 ayat itu. Kemudian tidak mempunyai 7 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 29. Tiba-tiba Allah tidak sebutkan 7. Maknanya hanya sebut 22 sahaja. 7 lagi tak sebut. Kebetulan dengan 7 itu adalah nama kepada 7 neraka. Allah Akbar. Yang pertama huruf Sa, Subur, nama neraka. Kemudian Jahannam, iaitu Jim, huruf Jim. Kha, Khalidin. Zamharira, nama neraka. Syaqawa, Zulmah, dan Fariqah. Ini semua adalah 7 huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita ni nak kena baca dengan makhraj huruf. Huruf ini kena baca dengan betul. Contohnya huruf Hamzah. Kadang-kadang kita selalu tak baca. Yasha. Kita mungkinnya tu je. Yasha. Sepatutnya bila kita berhenti dengan Hamzah, Yasha, mesti bunyi Hamzah. Itu adalah bunyi Hamzah. Kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Tentang kadang-kadang bunyi fath. Sebenarnya berhenti dengan ha tu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Tu kena bunyinya tu. Ha tu. Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ha. Kerana huruf itu akan tanya kita. Dia akan tanya kita di akhirat. Pasal apa yang tak sebut? Tuan, sebab berilah hak kepada setiap huruf. Kita baca, beri hak dia. Macam huruf ha. Kan? Ha ni di mana makhraj huruf ha? Makhraj ha ni paling bawah ni. Dekat dada. Di tengkok, dekat berhampir dengan dada. Ha dan hamzah. No? Kalau kita mengaji izhar disebut. Izhar halqi. Huruf yang paling bawah sekali adalah hamzah dan ha. Maknanya hamzah dan ha ni di sini makhraj dia. Ih di sini. Ihdinas ha. Ihdinas sirat. Ihdina. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, di sini makhraj ha. Kemudian yang ke-10, mengandungi 7 ayat. Di sini mengikut mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i membilang Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Adapun mazhab yang lain, mereka tidak membilang Bismillah. Maknanya kita baca Bismillah itu wajib bagi kita. Sebab itu kita baca dengan keras. Tuan-tuan, yang sunat kita baca dengan perlahan. Seperti A'udzubillah, kita baca perlahan. Jangan Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul, no? Makruh membaca A'udzubillah dengan deras. Tapi kalau mazhab mereka yang baca dengan sir, surah Bismillah itu seperti diperlis contohnya. Mereka membaca Bismillah dengan sir. Maka tak apa. Kerana mereka tidak membilang Bismillah itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Maka bagi mereka membaca Bismillah itu sir. Maka mereka akan Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
mereka akan baca sir pada bismillah dan auzubillah. Tetapi sekiranya mereka tidak membaca, sahlah sembahyang mereka? Sah sembahyang mereka, tetapi kita yang mengikut mereka tidak sah kalau mereka tidak membaca. Contoh kan, di masjid itu kita baca, maka kita tak berikut. Tapi insya-Allah mereka akan baca lah. Di Mekah pun baca sir bismillah. Maka cuba tuan-tuan tengok yang duk azan, yang duk baca dekat Masjidil Haram, mereka akan baca alhamdulillah. Tuan-tuan dengar kan? Maknanya boleh baca dengan, kalau kita Imam Syafi'i kena baca dengan deras, dengan kuat. Kalau yang tidak bermazhab dengan Imam Syafi'i, mereka boleh membaca dengan sir. Kemudian yang itu makna dia lah. Yang ke-10 itu makna. Yang ke-11 ini adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca Fatihah, Allah akan jawab bacaan kita, tuan-tuan. Sebab itu sembahyang ini adalah dialog manusia dengan kekasih dia. Allah akan jawab bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah akan jawab Hamadani abdi, hambaku memuji aku. Bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku memujaku. Malik yaumiddin, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan kuasanya kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada kamu ya Allah kami sembah, kepada kamulah kami memohon pertolongan. Maka kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, inilah urusan di antara aku dengan hamba-Ku, ya kata Allah. Allahu Akbar. Kita berdialog dengan kekasih kita, dengan kasih kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kata Allah, sa'alani 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Hambaku telah memohon kepada aku, kepadanya apa saja yang dia inginkan. Apa yang dia minta, Allah akan makbulkan doa kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita membaca Yasin 7 Mubin itu, kita baca Fatihah sampai dekat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ketika itu kita niat apa yang kita inginkan, Allah akan makbulkan doa kita. Minta tuan-tuan. Kadang-kadang kita suka minta kepada yang lain. First kali kalau kita hilang satu benda, apa yang kita akan cari? Kita akan cari untuk bomong. Bomong mana ada? Kan? Cuba tuan-tuan, bila kita kehilangan satu benda, first kali cari Allah. Di mana masjid? Pergi dekat masjid, tuan-tuan, bacalah Yasin. Kemudian kalau tak boleh, sembahyang aja. Tunggu saya beritahu, Tuan Guru Haji Saleh di Kedah, dia beritahu pada kita semua, kalau kita ada kehilangan dan sebagainya, ada hajat, sembahyang aja. Sembahyang aja 100 kali qul huwallah. Setengah jam lebih kurang, 100 kali qul huwallah. Yakni kita sembahyang rakaat yang pertama kita baca dengan 10 Fatihah, rakaat kedua 20. Bagi salam, sembahyang pula 2 rakaat lagi. Rakaat yang pertama, mana rakaat yang 3 lah, baca dengan 30, dan rakaat yang keempat baca dengan 40.
maknanya cukup 100. 10, 20, 30, 40. Cukup 100 kali qul huwallah. Habis itu tuan-tuan kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim semua 10 kali. Kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali. Selawat pada Nabi 10 kali. Kemudian kita angkat tangan doa pada Allah. Satu benda yang kita jangan bagi minta banyak, minta satu dulu. Apa yang kita nak pada ketika itu? Minta pada Allah, semoga Allah Taala makbulkan permohonan kita. Sebab benda lain tak boleh bagi kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada kamu kami sembah, pada kamulah kami memohon pertolongan. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi nak. Siapa yang ada kerja tak apa. Sebelum pukul 7.30 kita berhenti. Kemudian seterusnya yang kelima, halaman yang kelima. Surah ini mengandungi 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita mazhab Syafi'i sebagai satu ayat. Bagi orang yang tidak bermazhab dengan Syafi'i, mereka akan bilang tamam. Dekat mana? Yaitu ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat. Jadi cukup juga 7. Cukup juga 7, tapi bagi kita bismillah satu ayat. Dan bacaan ialah afdalnya kita baca satu ayat. Setiap kali satu ayat berhenti. Setiap kali satu ayat itu afdal. Ni nak sembahyang tarawih ni tuan-tuan. Kalau imam kadang sampai satu nafas je. Yang itu boleh, bukan tak boleh, boleh. Tapi afdalnya berhenti satu ayat. Dan tuan-tuan ambil 2 je lah, jangan ambil 6. Makna disukun ambil 2 saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ambil 2 saja, 2. Ambil 2 saja. Kalau nak ambil 6 panjang sangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu 6. Belakang itu imam ni panjang sangat. Sebab kita nak teriak laju sikit kan, nak pergi lebih cepat. Ada sahabat saya duduk di Kedah, dia duduk kat Bali. Allahu Akbar. Dia pergi ke Masjid Zahir dekat Al-Star Kedah, lebih kurang 2 jam setiap malam bulan Ramadan. Dan dia akan buka puasa di dalam kenderaan. Setiap malam pergi sembahyang dekat Masjid Zahir. Kerana di Masjid Zahir sembahyang setiap malam 1 juzuk. Kita nak cari masjid yang baca pendek. Dan yang hebatnya dia sebut kat saya, dia kata dia nak buat ni kalau boleh sampai mati. Dan kalaulah dia sakit lah contohnya, dia akan upah orang untuk bawa dia juga pergi sembahyang dekat Masjid Zahir. Allah. No? Itu lain tu, lain tuan-tuan, lain. Kalau dia mati pun pahala dia akan dapat kerana dia dah niat dah. Ada seorang Tuan Syekh juga meninggal dunia dah tuan-tuan, dekat Mahang. Orang pergi patih Maisa dulu. Orang kalau tengok dia, orang nampak pelik. Orang kata dia orang gila. Spek dia pakai, ada satu ada, satu tak ada. Allahu Akbar tuan-tuan. Tetapi manusia ni dia akan pergi ke Kelantan. Setiap tahun dia kata Pak Teh akan pergi Kelantan. Sebab apa? Sebab tak seronok dia kata dia duduk di Kedah ni. Dia kata sebab di Kelantan seronok juga dia kata. Kerana di sana sembahyang semalam 1 juzuk. Pergi kat Kelantan untuk nak dapatkan sembahyang tarawih semalam 1 juzuk Al-Quran. 1 tahun tu saya jumpa dia dekat dengan Kulim, dekat Masjid Kulim. Saya tanya macam mana Pak Teh? Cukup makan dia kata. Allahu Akbar. Cukup makan maknanya tak puas hati. Sembahyang tahun ni dia tak pergi Kelantan, dia sembahyang dekat masjid daerah. Cukup makan dia kata. Kadang-kadang ada lah orang main mayang macam tu, kadang ada kan itu. Jadi dia rasa tak semua cukup makan dia kata. Tu Allahu Akbar. No? Kemudian
Surah ini ada 141 huruf dan kalimahnya 29 kalimah. Tasydidnya 14. Saya ada sebut dah tadi 14. Dan izharnya ada 9. Kena baca dengan izhar. Alham. Itu izhar tu. Alham. Jelaskan ya. Jangan tak boleh. Alham. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita tu kita qol-qolahkan dia, tuan-tuan. Nanti insya-Allah dalam program yang lebih jelas, lebih lama kita akan sebut beberapa benda yang kita tersilap. Qol-qolah dia hanya huruf qaf, ta, ba, jim, dal saja. Ada anak murid saya baca alham, le tu qol-qolah lah. Tak boleh, tuan-tuan. Laqad boleh sebab dia qol-qolah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Tetapi dekat al tu dia pun baca alham. Ale bermakna qol-qolah. Ada kita tersilap baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada baca macam tu. Bil alamin. Yang qol-qolah tidak diqol-qolahkan, yang tak qol-qolah pula. Yang qol-qolah tak buat qol-qolah. Baca dengan qol-qolah. Yang ini izhar. Kemudian mat asli ada 12. Yang ini kena baca bagi betul mat asli. Ada 12. Tengok. Qaswat 5 tu. Bismillah, dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim, dua harakat. Alhamdulillah, dua harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawma, dua harakat. Iya, dua harakat. Iya kali yang kedua, dua harakat. Ihdinas sirat, ra, dua harakat. Siratal, dua harakat juga. Siratal ladzi, dua harakat. Di sini kita ambil perhatian, tuan-tuan. Ada yang membaca pada lim, dia baca dua harakat. Siratal ladzina an'amta alai, kan? Alai tak boleh baca panjang sebab dia bukan mat asli dan dia bukan mat lim, dia panggil lin saja. Lin maknanya bukan kita baca panjang, kita hanya baca lin dengan lembut. Siratal ladzi, itu mat asli. Siratal ladzina an'amta alaihim, laihim saja. Jangan siratal ladzina an'amta alaihim. Itu salah. Sebab lai itu bukan mat asli, bukan mat lin, tapi dia hanya lin. Bacaan lin, bacaan yang lembut. Ada dua di situ. Ada dua dalam Fatihah yang kita lin tetapi tidak boleh dibaca dengan panjang. Mat lin lin itu bukan panjang, hanya baca dengan lembut saja. Ada satu lagi dalam Fatihah juga ada lin lagi. Di mana? Yaw. Yaw. Maliki yaumiddin. Jangan Maliki yaumiddin. Sebab dia kata mat lin dia tak. Maliki yaumiddin. Tak betul, ha? Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Macam mat kan? Sebab waw itu memang waw yang mati. Tetapi sebelumnya berbaris fathah. Baitun, khaufun, semua itu lin. Bacaannya dengan lin, lembut, tetapi bukan bacaan dengan mat. Kemudian seterusnya, kali ke belakang, tuan-tuan, yaitu mat arid lis-sukun. Mat arid lis-sukun. Yang ini kita baca dia dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Maknanya kalau kita baca 2 lah, tuan-tuan, yang saya sebut tadi. Kalau kita baca 4, 4. Kalau kita baca 6 kan bacaannya.
Kemudian mad lazim. Ini mad lazim. Yang ini insya-Allah kita akan sebut dalam pertemuan kita yang akan datang bulan 5 tersiap saya. Mad lazim ni penting, dia ada kaedah dia untuk kita dapatkan mad lazim itu. Bacaan mad lazim. Bacaan mad lazim ini kerana dia ada dua. Satu kalimi, satu harfi. No? Dan satu lagi, dua ini kalimi dengan harfi ini kalimat dan huruf. Maknanya di awal surah, di awal surah alif lam mim, alif lam ra, semua itu dia ada kaedah dia. Apabila kita menghafal huruf itu, sanaqussu ilmaka, no? Sanaqussu ilmaka, sanaqussu ilmaka. Bila kita hafal huruf ini, sin, nun, qaf, sad, ain, lam, mim, kaf, maka sanaqussu ilmaka itu ialah kita baca dengan panjang. Bila kita jumpa sin, nun, qaf, sad, maka kita baca ain, lam, mim, kaf, baca panjang. Contohnya tuan, kaf, ha, ya. Kaf, ada tak kaf? Ada. Sanaqussu ilmaka, kaf belakang. Kaf itu baca panjang. Ha tak ada. Ya tak ada. Baca pendek. Kaf, ha, ya, ain. Ain ada. Ain, maka, ain. Sad, kaf, ha, ya, ain. Sad ada. Sad, sanaqussu ada sad. Maka kaf baca panjang, ha, ya baca pendek, ain, sad baca dengan panjang. Kaf, ha, ya, ain, sad. InsyaAllah dalam pertemuan yang lain saya akan bagi secara detail berkenaan dengan huruf mad lazim kalimi ini. Tapi dalam Fatihah ada kalimi musaqqal. Bila musaqqal pula, dia kena baca dengan tasydid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Tu, di antara lam dengan lin. Waladdallin. Maka kita kena baca dengan tasydidkan dia. No, kita kena baca, angkatkan bacaan kita. Maka itu dipanggil mad lazim kalimi musaqqal. Kemudian manakala waqaf, yang ni kita tak boleh sebut dah tuan, kerana ambil masa yang terlalu panjang untuk kita bincang tentang waqaf dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah yang saya dapat sampaikan pada tuan-tuan pada pagi ini. Dan insya-Allah saya harap tuan-tuan boleh balik baca di dalam ini, kerana buku ini bukan saya yang buat tuan-tuan. Itu imam besar yang dibentangkan oleh Tuan Imam Besar Negeri Kedah, Syekh Ruslan. Tuan Syekh Ruslan Negeri Kedah dan sahabat saya Ustaz Hazli. Yang susun ini seorang cikgu Soekarno di Kedah yang menyusun buku ini. Dan tuan-tuan memang sangat detail tuan. Sangat detail. Dia punya penguraiannya sangat detail. Kita boleh tengok dalam buku dia mengikut color. Tuan-tuan ada kala kalau merah tu makna mak asli. Tengoklah yang merah tu semua warna mak asli. Bacaan dengan mak asli. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Dan saya hadiahkan buku ini kepada tuan-tuan. Harga buku ini RM2.5 saja. Tuan-tuan nak bagi yang mana pulang kepada tuan-tuan lah. Boleh beli kat rumah kita, untuk anak-anak kita bacaan dan sebagainya, insya-Allah. Dalam program yang nanti ini, tuan-tuan bawa buku ini saja, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja yang dapat sampaikan. Dan kami ada sikit bawa sikit barangan, sikit sumbangan tuan-tuan untuk sekolah kita di Kedah. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi taslima birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Satu soalan ada.
Memang berapa bulan? Belum ada lagi. Mesti nanti Ustaz kamu sama. Nanti kita atur lain lah. Ni yang tak bawa duit ni macam mana ni nak bayar duit ke Ustaz ni, buku ni? Ustaz ajar. Okey, baliklah saja. Jadi insyaAllah Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah bulan akan datang ni kita akan jumpa lagi Ustaz, sebab banyak yang perlu kita upgrade punya Fatihah. Sebab kita baca hari-hari. Kalau 40 tahun macam tu juga tak upgrade,